Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Abdul Naziri. Hari ini saya akan memulakan perbincangan untuk di bawah tajuk kesan ekstrim kepada individu dan masyarakat. Pertama sekali, kita tengok dia punya maksud kepada ekstrim agama ni. Ekstrim agama ni, ekstremisme, dia asal daripada perkataan ekstrim yang bermaksud hal yang berkenaan kefahaman ataupun kepercayaan yang keterlaluan ataupun berlebihan. Ini daripada sumber Kamus Dwi Bahasa Dewan tahun 1990. Kat sini dia maksud tentang seseorang yang mempunyai kefahaman ataupun orang cakap kepercayaan terhadap agama yang melampau-lampau, yang sepatutnya tak boleh berlaku lah dalam kalangan masyarakat ataupun individu zaman sekarang. Sebab dia boleh menyebabkan ke arah perkara yang buruk. Kita dalam untuk mendalami Al-Quran ataupun mendalami hadis ataupun untuk mengenal lebih lagi dengan agama, kita tak boleh melebih-lebih ataupun orang cakap terlampau-lampau, sebab ia boleh mendatangkan kepada kesesatan juga. Okay. Kalau dalam bahasa Arab pula, dia disebut tatarruf, yang bermaksud duduk di sebelah pihak, iaitu jauh dari posisi tengah. Asalnya ia digunakan untuk perkara nyata fizikal, tapi digunakan juga untuk perkara abstrak seperti kepercayaan agama, pemikiran dan tingkah laku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Hamid Rosli. Saya daripada kelas HM 1152DB. Video ini adalah berkenaan dengan tajuk kesan ekstrim agama terhadap individu dan masyarakat. Tetapi saya akan mengulaskan sedikit tentang kesan ekstrim agama terhadap individu. Seperti yang kita tahu, ajaran Islam ialah ajaran yang patut dicontohi oleh penganut Islam itu sendiri. Tetapi zaman sekarang, ramai individu yang menolak pendapat-pendapat ulama. Saya tekankan di sini ialah pada mereka yang bersifat sombong dan angkuh, kerana ini memberikan kesan impak yang sangat-sangat besar kepada akidah seseorang itu. Dan kesannya ialah akidah seseorang itu akan terpesong daripada landasan agama yang sebenar disebabkan oleh pengetahuan Islam yang berlandaskan hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa mengira apa yang dikatakan oleh para ulama. Mereka ini tolak mentah-mentah disebabkan sifat sombong, dan sehingga beranggapan bahawa mereka ini ialah wali Allah, hanya menerima apa yang ditulis oleh Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Contohnya, selangkah kita jalan kaki ke masjid akan dihapuskan dosa, dan mereka mengatakan bahawa orang yang pergi masjid naik motor ataupun kereta ini tidak dapat dihapuskan dosanya. Tak boleh sebegitu, kerana itu ialah zaman dulu. Zaman sekarang kita ada motor, kereta, so kita kenalah tak semestinya kalau kita naik motor ataupun naik kereta tak dapat pahala itu. Kalau nak membuat sesuatu hukum ataupun hukum yang baru yang masih tiada lagi dalam Al-Quran ataupun hadis, para ulama akan bermesyuarah. Mereka akan berbincang, mereka akan memberi sebab dan disokong dari Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka akan mengambil keputusan berdasarkan majoriti. Para ulama ini pula bukan calang-calang orang hanya orang terpilih sahaja akan boleh menilai hukum tersebut. Assalamualaikum, nama saya Zulhan bin Amran. Saya akan membentangkan kesan ekstrim dan jalan penyelesaiannya. Antara kesan ekstrim dan jalan penyelesaiannya ialah orang yang bersikap ekstrim ini kebiasaannya
tidak akan bertahan lama untuk membuat satu kerja. Kerana orang yang bersikap ekstrim ini cepat beremosi. Sebagai contoh, ini menyebabkan individu cepat berputus asa dalam semua hal yang dilakukan. Selain itu, kesan ekstrim ini juga amat bahaya kerana ia membuatkan seseorang itu cepat mempercayai apa yang didengarinya. Ini akan membuatkan kita mudah ditipu oleh orang sekeliling kita kerana kita terus percaya je tanpa periksa sesuatu perkara tu. Sebagai umat Islam amat menuntut umatnya untuk mendalami dan mengkaji sebanyak mungkin cabang ilmu, terutamanya ilmu agama lah. Jadi kita haruslah mendalami dan merujuk pada orang yang lebih arif, seperti ustaz, ustazah, dan para ulama, supaya kita tidak mudah terpesong, kerana ini adalah cara dan jalan yang terbaik untuk kita memahami sesuatu perkara. Assalamualaikum, saya Nura Anissa binti Azli. Saya dari kelas HM115 2DB. Saya akan menerangkan tanda-tanda seseorang itu ekstrim akan agama. Tanda-tanda seseorang itu ekstrim dalam agama yang pertama ialah fanatik terhadap satu pendapat dan tidak mengiktiraf pendapat yang lain. Sebagai contoh, seseorang itu menolak pendapat lain dengan anggapan dirinya berada dalam hidayat dan lawannya dalam kesesatan, seolah-olah pendapatnya adalah daripada wahyu. Tanda-tanda seseorang itu ekstrim akan agama yang kedua ialah memaksa orang ramai dalam perkara yang Allah tidak mewajibkan. Sebagai contoh, seseorang itu mewajibkan satu pendapat daripada banyak pendapat dengan memperketatkan apa yang longgar. Okey, daripada sini bagi saya, apa yang saya faham, daripada segi pakaian, Allah memang mewajibkan untuk menutup aurat, tapi Allah tidak menyuruh kita memakai jubah sepanjang masa, memakai serban sepanjang masa bagi yang lelaki. Allah cuma Islam itu mudah. Allah cuma menyuruh kita menutup aurat, menutup daripada, kalau perempuan daripada rambut sampai ke hujung kaki, hanya boleh memperlihatkan tapak tangan dan muka, dan lelaki ialah daripada pusat hingga ke lutut. Kerana Islam itu mudah. Tanda seseorang itu ekstrim akan agama yang ketiga ialah seseorang itu rajin beramal. Sebagai contoh, dia sentiasa solat berjemaah, tilawah itu menjadikan rutin harian dia, solat pada waktu malam. Memang benda ni, perkara ni adalah perkara yang positif dan mendapat pahala juga. Tapi daripada segi negatifnya, orang-orang yang ekstrim akan agama ni, dia merasakan yang diri dia suci, memandang rendah pada orang yang tidak seperti dia. Salah satunya daripada segi penampilan dia, nampak macam diri dia terlalu suci, yang paling benar dan dekat dengan Allah. Itu adalah orang yang ekstrim akan agama. Daripada semua keterangan ini, saya dapat menyimpulkan budaya ekstrim agama ini perlu dicegah daripada masyarakat, individu dan sebagainya, supaya generasi yang akan datang tidak mempengaruhi. Nabi juga pernah berpesan agar kita bersederhana dan jangan cuba mengalahkan agama. Jika seseorang itu mempunyai sifat ekstrim akan agama, mungkin akan membuatkan akidahnya terpesong.
Sekian, terima kasih.